What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece dan bukanlah memborakkan berkenaan dengan England. Itulah dia yang kalah dengan France kan. Apalah Ken, penalti pun tak skor. Tapi anyhow, mereka dah cuba dengan sebaik mungkin. Alright guys, dalam video pada kali ini aku nak kongsikan dengan korang semua satu perkara yang bagi aku sangat menarik untuk kita bincangkan bersama selepas aku menelaah chapter yang ke-1069 yang bertajuk We Owe All There Is To Desire. Yang mana dalam perbincangan aku pada kali ini, aku akan mengaitkan apa yang telah diberikan oleh Oda Sensei kepada kita semua dengan satu watak yang sangatlah dikagumi oleh our bakal Sencho Monkey D. Luffy. Tak lain dan tak bukan the one and only Akagami no Shanks. What an amazing information yang Oda telah dedahkan kepada kita dalam chapter yang ke-1069 ni. Mungkin korang terfikir tang mana kaitan chapter ni dengan Shanks, sedangkan sekali pun tak ada disebut nama Shanks dalam chapter pada kali ni kan. Kalau korang nak tahu, make sure korang tonton sehingga ke akhir video. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimiskoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikutu Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa karena ibunya batuk. Teori yang aku akan kongsikan dengan korang dalam video pada kali ini adalah berdasarkan rujukan pada muka surat yang ke-7 dalam chapter yang ke-1069 yang merupakan satu double page yang telah disajikan oleh Oda Sensei kepada kita semua, yang menunjukkan bagaimana Dr. Vegapunk menjelaskan kepada semua yang berada di dalam control room tentang rahasia Gomu Gomu no Mi, atau sepatutnya aku panggil sebagai Hito-Hito no Mi model Nika, kepada semua watak yang berada di dalam control room tersebut. Yang mana pada panel yang pertama dalam muka surat tersebut kita dapat lihat yang Dr. Vegapunk telah pun mendedahkan kepada mereka bahawa nama bagi Gomu Gomu no Mi tidak pernah terdapat dalam mana-mana catatan dalam ensiklopedia Devil Fruit yang sudah sekian lama. Kemudian menurut Vegapunk pula, form bagi Gear 5 Luffy adalah sama seperti dengan penjelasan yang terdapat dalam dokumen kuno yang menceritakan tentang seorang dewa yang dikatakan mampu membuatkan orang lain tersenyum, yang dijuluki dengan gelaran sebagai The Warrior of Liberation atau lebih dikenali sebagai Nika. Namun apa yang lebih menarik adalah apabila Nami mengatakan kepada Vegapunk yang mereka langsung tidak pernah dengar tentang nama Nika ini, maka Vegapunk mengatakan kepada Nami bahawa selayaknya mereka tidak mengetahui tentang nama tersebut kerana kini nama tersebut telah pun dipadamkan daripada catatan sejarah. Bila aku mendalami part penjelasan Vegapunk ini untuk menghasilkan video chapter review 1069 yang lepas, satu persoalan yang sangat menarik telah timbul dalam benak fikiran aku dan sangatlah menarik untuk kita bincangkan bersama, iaitu tentang macam mana Shanks boleh mengetahui tentang rahsia sebenar Devil Fruit Gomu Gomu no Mi aka Hito-Hito no Mi model Nika ini. Nanti dulu guys, aku tahu mungkin ada antara korang yang mula terfikir sejak bila pula Shanks tahu kebenaran tentang Devil Fruit ini. Jawapannya ada dalam chapter yang ke-1054 yang mana Oda telah menunjukkan kepada kita panel tentang Shanks. Dan sebab kenapa aku yakin yang Shanks mengetahui tentang rahsia Devil Fruit ini adalah kerana dalam chapter yang ke-1054 dalam muka surat yang ke-12 kita ditunjukkan dengan Shanks yang sedang tersenyum sambil melihat ke arah gambar poster Luffy yang berada dalam form Gear 5-nya. Dan yang menariknya, sejurus selepas Shanks melihat gambar tersebut, dia terus terkenang akan pengalaman dia dan krunya yang telah menyerang kapal The World Government, yang mana kapal tersebut sedang membawa sebuah Devil Fruit yang dikawal ketat oleh agen CP9 iaitu Who's Who. Dan sekalipun Ben Beckman dilihat telah memberi amaran kepada Shanks tentang kehadiran agen CP9 di atas kapal tersebut, Shanks tetap ingin mendapatkan buah devil tersebut, yang mana Who's Who sendiri pun tak tahu kenapa Shanks bersungguh-sungguh nak dapatkan buah iblis tersebut. What an amazing panel guys. Bagi aku, apa yang Oda nak sampaikan kepada kita melalui panel-panel ini adalah yang Shanks sebenarnya telah pun mengetahui tentang rahsia bahawa buah devil tersebut bukanlah buah devil Gomu Gomu no Mi, dan sebenarnya buah devil tersebut adalah sejenis mythical Zoan Devil Fruit which is Hito-Hito no Mi model Nika. Sebab apa aku cakap macam tu adalah kerana first, kita dapat tengok yang Shanks tak terkejut pun melihat perubahan Luffy dalam form Gear 5-nya, sedangkan Kaido dalam chapter yang ke-1045 muka surat yang pertama pun pelik
pelik melihat Luffy yang telah berubah ke dalam mode Gear 5-nya, yang dikatakan oleh Kaido bahawa sifat transforming tersebut sepatutnya adalah sifat bagi Devil Fruit Zoan dan bukannya sifat bagi Paramecia. Sedangkan Shanks langsung dilihat tidak pelik dengan poster milik Luffy tersebut. Dan cara susunan Oda yang meletakkan panel tentang Red Hat Pirate yang ingin mendapatkan Gomu Gomu no Mi dahulu, barulah kemudiannya menceritakan tentang Luffy yang masih lagi kanak-kanak, menunjukkan kepada kita bahawa the first thing yang terlintas dalam fikiran Shanks setelah melihat poster Luffy tersebut adalah Hito-Hito no Mi itu sendiri. Hal ini kerana sepatutnya kalau Shanks tak tahu menahu tentang kelebihan buah devil tersebut, perkara pertama yang dia akan ingat adalah tentang childhood Luffy lah kan. Seperti mana Lucky Roo yang terus terkenang akan janji Shanks dan Luffy setelah melihat poster tersebut. Tapi tidak bagi Shanks, dia terus teringat akan devil fruit milik Luffy yang mereka sekumpulan bersusah payah untuk mendapatkan daripada kapal The World Government yang dikawal oleh CP9 agent, salah satu agent elite World Government. Kita juga dapat tengok yang Shanks bersungguh-sungguh nak dapatkan buah devil tersebut, walaupun Ben Beckman cakap yang kemunculan agent CP9 adalah satu masalah bagi mereka. Namun Shanks tetap bertegas untuk mendapatkan buah iblis tersebut, sedangkan pada saat itu boleh dikatakan bahawa Red Hat Pirate masih lagi satu armada lanun yang biasa-biasa dan Shanks pun masih belum mendapat title Yonko lagi. So tak ada jaminan pun untuk dia selamat dengan menyerang kapal The World Government. Dan kita juga dapat tengok even Who's Who pun pelik kenapa Shanks nak sangat devil fruit tu, padahal pada pengetahuan Who's Who itu hanyalah sebuah devil fruit yang mampu memberikan penggunanya kemampuan seperti getah sahaja, tak berbaloi pun kalau nak curi daripada kapal The World Government. Dan even sampai hari ni pun kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1018 muka surat 6, Who's Who masih lagi tak dapat nak lupakan apa yang telah dilakukan oleh Shanks kepadanya, dan Who's Who sendiri pun masih belum tahu kebenaran tentang devil fruit tersebut. So panel Shanks yang terus terkenang akan Gomu Gomu no Mi selepas melihat poster Gear 5 Luffy jelas menunjukkan kepada kita bahawa Shanks memangnya mengetahui tentang Hito-Hito no Mi model Nika tersebut. Dan sekiranya rahsia tentang devil fruit ini yang dikatakan rahsia dalam rahsia yang sangat ditutupi oleh World Government pun Shanks boleh tahu, maka pasti banyak lagi rahsia yang diketahui oleh si Shanks ni. Jadi di sini wujud persoalan, dari mana Shanks tahu rahsia devil fruit tersebut. Jadi apa yang menariknya adalah dalam chapter 1069 pada kali ini sahihlah bahawa maklumat tentang devil fruit ini hanyalah tercatat di dalam dokumen ataupun manuskrip kuno seperti mana yang dikatakan oleh Vegapunk kepada mereka semua. Maka aku telah pun mendapat jawapan macam mana Shanks boleh mengetahui tentang rahsia tersebut berdasarkan pendedahan daripada chapter-chapter yang mutakhir ini. Sebelum ini aku ada buat easy teori tentang jawapan untuk persoalan ini. Akan tetapi kali ini aku akan kupaskan dengan korang semua complicated teori berdasarkan chapter yang ke-1066 hinggalah 1069. Sebab kenapa aku terfikirkan teori ini juga adalah disebabkan oleh dalam chapter yang ke-967 Shanks telah mengatakan kepada Roger bahawa dia akan pergi ke Laugh Tale dengan kapalnya sendiri suatu hari nanti. Menyebabkan aku terfikir yang segala usaha Shanks untuk ke Laugh Tale ini adalah berdasarkan usahanya sendiri. Maksud aku macam ni, macam mana yang kita tahu Shanks ni merupakan watak yang seakan-akan sama dengan Luffy daripada segi attitude-nya. Tengoklah macam mana dia punya enjoy dan main-main dia. Yelah, tengoklah macam mana dia relax je bila diperlekehkan oleh si Higuma dalam chapter yang pertama dulu kan. Tapi bila bab kawan dia yang kena kacau, maka dia akan mula serius seperti mana dia nak selamatkan Luffy apabila Luffy diancam oleh Higuma tu. Kan sama dah macam Luffy tu kan. So memandangkan yang Luffy pernah marah Usopp dalam chapter yang ke-507 kerana Usopp telah bertanyakan perihal One Piece kepada Rayleigh Deck kerana Luffy ingin mengetahui segala rahsia tentang One Piece berdasarkan petualangannya sendiri. Maka aku juga terfikir yang Shanks pun mungkin mempunyai sikap yang sama. Maknanya Shanks ingin sampai ke pulau terakhir itu dengan kapalnya sendiri dan juga segala usahanya yang tersendiri seperti mana yang dikatakan dalam chapter yang ke-967. Kita bincang yang complicated dululah geng, barulah lancak kita nak borak kan. So berdasarkan apa yang telah didedahkan kepada kita dalam chapter yang ke-1066, kita sedia maklum bahawa kesemua manuskrip dan dokumen-dokumen kuno yang telah diselamatkan dari Ohara telah pun dipindahkan ke pulau bangsa gergasi iaitu Elbaf. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk di pulau tersebutlah Vegapunk telah menemui rahsia sebenar sejarah dunia, termasuklah tentang The Void Century, Ancient Kingdom, dan yang terkini didedahkan kepada kita adalah tentang Sun God Nika. Maknanya kat sini masih ada dua sumber bagi Shanks untuk mengetahui tentang rahsia devil fruit ini selain daripada mengetahuinya daripada Roger Pirates iaitu Elbaf dan juga Dr. Vegapunk. Aku percaya yang dokumen daripada Ohara itu telah pun diterjemahkan oleh sarjana Oharian dalam bahasa yang terkini, memandangkan mereka sememangnya menghuraikan maklumat daripada poneglyph. Jadi pastinya mereka telah menterjemahkan maksud setiap tulisan tersebut supaya boleh dibaca dengan mudah untuk meneruskan kajian mereka. Jadi berkemungkinan bahawa Shanks juga telah pun pergi ke Ohara selepas berlakunya insiden Buster Call
berol pada 22 tahun yang lalu disebabkan oleh desire ataupun nafsu, keinginan dirinya, macam mana yang telah dijelaskan oleh Oda kepada kita melalui perbualan Vegapunk dalam chapter yang ke-1069 ini. Vegapunk mengatakan bahawa setiap daripada kita mempunyai nafsu keinginan kita yang tersendiri, dan Devil Fruit merupakan manifestasi ataupun zahir bagi nafsu keinginan tersebut. Maksud aku kat sini, kita semua sedia maklum bahawa Shanks merupakan seorang yang dibesarkan di atas kapal Oro Jackson sejak berumur setahun jagung lagi, dan dia dibesarkan dengan desire, will ataupun keinginan daripada Goldie Roger yang cuba untuk mencari pulau yang terakhir dan mengungkap rahsia yang terkandung pada poneglyph untuk mencapai impiannya itu. Maka sudah pastinya Shanks mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mengetahui apakah rahsia yang terkandung di pulau terakhir yang berjaya dijumpai oleh Roger, yang merupakan satu pulau yang dirahsiakan kewujudannya dari peta dunia One Piece. Buktinya, kita dapat tengok pada penghujung chapter yang ke-1054, Shanks telah pun menzahirkan keinginannya dengan memberitahu kepada Ben Beckman bahawa sudah tiba masanya untuk mereka mendapatkan One Piece. Maka dengan mengetahui bahawa Ohara dihapuskan oleh kerajaan dunia kerana mengkaji manuskrip-manuskrip yang dilarang keras oleh kerajaan dunia untuk dikaji, mesti keinginan yang terdapat pada diri Shanks ini mendorongnya untuk menuju ke pulau Ohara yang telah dihapuskan itu untuk mengetahui apakah rahsia yang sangat besar itu ada kaitannya dengan apa yang telah ditemui oleh Roger sebelum ini. Berkemungkinan juga setelah mengetahui bahawa bangsa Gergasi telah pun menyimpan manuskrip dan dokumen-dokumen yang berharga itu di sana, maka Shanks telah pun menjadikan pulau Elbaf sebagai salah satu daripada tanah jajahannya untuk melindungi manuskrip tersebut daripada dirampas semula oleh world government. Ialah sebabnya dalam chapter yang ke-1069 ini juga kita dapat tengok betapa besarnya kelebihan yang dimiliki oleh seorang Yonko, sampaikan CP0 dan Marine tak berani nak sentuh Straw Hat Pirate kerana title Yonko yang dipegang oleh Luffy. So mungkin disebabkan oleh itulah Shanks menjadikan Elbaf sebagai tanah jajahannya, dan dia telah pun mengetahui rahsia tentang Nika dan sejarah dunia One Piece ini daripada catatan sejarah yang kini telah disimpan di Elbaf. Tidak menolak kemungkinan juga bahawa Shanks mungkin pernah berjumpa dengan Vegapunk untuk membincangkan tentang perkara ini. Maksud aku, korang tengoklah macam mana si Vegapunk ni explain rahsia dalam rahsia ni dekat Straw Hats. Padahal benda ni rahsia besar kot, sampai Usopp pun kalau boleh tak nak tahu pasal benda ni. Tapi si Vegapunk tu selamba je cerita kan. Ini kan pula kalau Shanks datang dalam keadaan yang sudah tahu serba sedikit tentang sejarah ini, lagilah rancak si Vegapunk ni nak bercerita. Yelah, si Vegapunk ni mana ada teman nak berborak pasal benda ni. Kalau dia silap cerita dekat orang sebarangan, tak sepasal orang tu dihapuskan oleh world government. Jadi berdasarkan maklumat yang telah didedahkan dalam chapter yang mutakhir ini, aku percaya yang Shanks telah pun berjaya untuk mengetahui rahsia tentang Nika dan juga sejarah dunia One Piece. Namun demikian, aku tidak menolak satu easy teori untuk jawapan macam mana Shanks boleh tahu rahsia Nika dan Devil Fruit sejarah dunia One Piece ini, yang juga merupakan satu teori yang make sense. Bukannya aku tak ada pendirian yang utuh, akan tetapi macam mana yang kita tahu, Oda ini seorang yang suka twistkan cerita dia. Kadang-kadang kita fikir susah-susah, jawapan dia senang je. Tapi kadang-kadang pula kita fikir senang-senang, jawapan dia susah pula. Maka easy teori yang aku nak kongsikan dengan korang semua adalah berdasarkan chapter yang ke-1054, yang mana in my opinion lain tempat tak ada melainkan dalam kapal Oro Jackson. Kita boleh tengok Oro Jackson seolah-olah menyimpan segala-gala maklumat penting dan misteri sejarah dunia. Rahsia Whale of D ada dalam kapal tersebut, rahsia The Ancient Kingdom ada dalam kapal Oro Jackson, dan pertama kali 4 road poneglyph dihimpunkan setelah sekian lamanya hanya berlaku dalam Oro Jackson. So berkemungkinan besar yang Shanks telah pun mengetahui tentang kebenaran Hito-Hitonomi ni semasa Shanks berlayar di atas kapal Oro Jackson. Yalah, sekalipun Shanks dan Buggy tidak sampai ke Laugh Tale bersama Roger Pirates, namun kita dapat tengok yang selepas pulang daripada Laugh Tale, Roger telah mengambil semula Buggy dan Shanks yang telah ditinggalkan disebabkan oleh faktor kesihatan Buggy, dan tak mustahil sekiranya dikatakan bahawa Roger sendiri yang telah menceritakan kepada Shanks segala-galanya tentang rahsia sebenar sejarah dunia One Piece yang mereka dapat tahu daripada Laugh Tale, dan telah memberitahu kepada Shanks tentang maksud di sebalik The Whale of D dan sebagainya. Sebabnya, yalah, kita dapat tengok yang Shanks merupakan watak yang telah diwariskan oleh Roger dengan topi jerami milik Roger sendiri, yang mana topi jerami itu sendiri merupakan satu misteri yang mungkin ada kaitannya dengan The Giant Straw Hat yang kita dapat lihat di dalam Pangaea Castle dalam chapter yang ke-906 muka surat 17. So topi jerami yang diwariskan kepada Shanks ini menunjukkan kepada kita yang Shanks ini juga adalah seorang insan yang terpilih, seperti mana Luffy yang telah mendapat topi jerami itu daripada Shanks sendiri. Menunjukkan kepada kita bahawa Shanks memangnya rapat dengan Roger, dan berkemungkinan Roger yang mewariskan topi tersebut kepada Shanks juga telah mewariskan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Okey, pause kejap. Aku rasa bila aku cakap macam tu, mesti korang akan cakap yang habis kalau macam tu kiranya Shanks tahulah kat mana Laugh
Laugh-Tale. And kalau Shanks tahu kat mana Laugh-Tale, kenapa Shanks tak pergi je cari One Piece? Sabar kan. Jangan melenting dulu. Jawapan untuk soalan korang ni aku akan jawab pada penghujung video ni nanti. Okay? Seterusnya, panel menunjukkan kepada kita Shanks yang terkenang akan childhood Luffy bersamanya, yang mana kalau kita fokus dalam panel ni, which is panel yang Luffy sedang mengatakan sesuatu kepada Shanks dan kru Red Hat Pirates yang lain yang berada di belakang Luffy sedang tergelak, mungkin adalah merupakan scene di mana Luffy sedang memberitahu kepada Shanks tentang ultimate dreamnya. Macam mana yang kita tahu dalam manga pada chapter yang ke-506 muka surat 16 dalam flashback Relic, Shanks telah mengatakan bahawa Luffy telah pun mengatakan impian yang sama yang pernah diungkapkan oleh Goldie Roger, yang mana dalam chapter yang ke-1000 muka surat 5 yang telah dianimasikan dengan gempanya dalam episod yang ke-1015 melalui flashback Yamato pula, kita dapat tengok yang the exact same words yang dimaksudkan oleh Oda yang pernah diungkapkan oleh Luffy dan Roger adalah the ultimate dreams yang telah diceritakan oleh Ace kepada Yamato. Yang mana menurut Ace, kiranya kata-kata tersebut didengari oleh orang lain, pasti orang lain akan tergelak. Namun berbeza dengan reaksi Yamato yang telah menitiskan air mata kerana mengetahui bahawa ultimate dream Luffy itu adalah sebiji macam ultimate dream Roger. Namun demikian, kita belum pernah ditunjukkan dengan panel yang mana Luffy mengatakan hal tersebut kepada Shanks. Akan tetapi melihatkan reaksi kru Shanks yang sedang tergelak di belakang Luffy ketika Luffy dengan semangatnya memberitahu sesuatu kepada Shanks dalam panel pada muka surat 13 chapter 1014 ini, yang kemudiannya pada panel yang seterusnya Shanks telah berborak dengan Luffy secara berseorangan seakan-akan mengagumi kata-kata Luffy itu, possibly merupakan scene yang telah dimaksudkan oleh Shanks kepada Relic dalam chapter yang ke-506 muka surat 16 itu sendiri. Panel yang seterusnya pula dalam chapter yang ke-1054 ini telah menunjukkan kepada kita Shanks yang teringat kembali momen genting ketika dia menyelamatkan Luffy yang hampir dibaham oleh seekor Sea King, dan menunjukkan kepada kita Shanks yang sedang tersenyum dan kemudiannya tangan kiri Shanks telah pun terputus. Panel yang seterusnya pula menunjukkan kepada kita the current situation yang mana Shanks sedang memegang tangan kirinya yang telah hilang itu sambil tersenyum seorang diri. Personally, bagi aku panel-panel pada kali ini bukannya nak memfokuskan pengorbanan Shanks untuk menyelamatkan Luffy, akan tetapi adalah perjalanan Shanks untuk mendapatkan dan menyelamatkan Hito-Hitonomi model Nika itu sendiri. Yalah, kalaulah betul Oda nak tunjukkan kepada kita tentang hubungan Shanks dan Luffy, pasti Oda akan highlightkan panel Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Dan kenapa aku mengatakan fokus pada kali ini adalah Shanks yang ingin menyelamatkan Hito-Hitonomi adalah kerana sekiranya Luffy yang merupakan pemakan kepada buah Gomu-Gomu Nomi itu mati di baham Sea King, maka Shanks perlu berusaha sekali lagi untuk mendapatkan kuasa Hito-Hitonomi tersebut yang bakal reinkarnasi dalam buah yang lain seperti mana yang telah diterangkan dalam manga pada chapter yang ke-703 muka surat 3. Jadi segala penat lelah Shanks dan krunya untuk mendapatkan buah Hito-Hitonomi model Nika daripada kapal The World Government akan menjadi sia-sia sekiranya Luffy dibunuh oleh Sea King tersebut. Jadi timbullah pula satu soalan yang baru, iaitu kalau betul Shanks tahu pasal hakikat sebenar Gomu-Gomu Nomi ni, kenapa Shanks tak makan je buah Devil tu? Lagipun Shanks kan bukan Devil Fruit user. Dan kenapa bila Luffy makan Devil Fruit tu, Shanks biarkan je dan tak bawa Luffy untuk berlayar bersama-sama dengan dia? Yalah, kok Luffy ni jadi Marine ke kan nanti kan? Jawapannya adalah sebab macam apa yang aku dah cakap dekat korang tadi lah, iaitu sebab Shanks tahu tentang rahsia Hito-Hitonomi model Nika ni merupakan sebuah Devil Fruit Zoan. Dan menurut Gorosei dalam manga pada chapter yang ke-1044 muka surat 3, yang mana Gorosei mengatakan bahawa buah Devil Hito-Hitonomi model Nika ni sentiasa melarikan dirinya daripada The World Government, dan kesemua buah Devil Zoan mempunyai kehendak mereka yang tersendiri. Maka daripada apa yang dikatakan oleh Gorosei ni, kita dapat lihat bahawa Shanks tak makan buah Devil tersebut kerana buah Devil itu yang terlebih dahulu memilih Luffy untuk dijadikan sebagai pemakannya. Dan panel yang menunjukkan Shanks yang tersenyum apabila berjaya menyelamatkan Luffy walaupun tangan kirinya terputus menunjukkan kepada kita bahawa Shanks tersenyum kerana dia tahu yang Devil Fruit itu sendiri yang telah memilih Luffy. Maksud aku macam ni, kalaulah bukan Luffy yang buah iblis itu inginkan, mesti Luffy dah mati sebelum Shanks sempat selamatkan dia. Akan tetapi kejayaan Shanks itu membuktikan yang buah Devil itu sememangnya menginginkan Luffy menjadi pemiliknya. Sebab itulah kenapa Shanks tetap membiarkan Luffy untuk mengikut haluannya sendiri dan tidak membawa Luffy menaiki kapalnya. Tambahan pula, Ultimate Dream Luffy yang sama dengan Roger meyakinkan lagi Shanks bahawa Luffy sememangnya merupakan orang yang layak untuk memakan buah iblis tersebut. Menyebabkan Shanks menjadikan tangan kirinya sebagai taruhan untuk Luffy dan mencagarkan topi jeraminya yang merupakan satu perkara yang mempunyai nilai yang sangat sentimental buat Shanks. Yalah, sebab kalau kita fikirkan balik, hanya topi jerami itulah satu-satunya harta peninggalan Roger yang ada pada Shanks. Namun Shanks tetap memberikannya kepada Luffy sebagai satu cagaran untuk dipulangkan semula kepada Shanks apabila Luffy menjadi a great pirate, kerana Shanks percaya Luffy lah orangnya yang dinanti-nantikan oleh Roger. Kemudian Shanks telah menerangkan kepada Lucky Roo bahawa dia tidak merancang untuk berjumpa dengan Luffy di
Wano dan dia lebih mengutamakan untuk menuntut semula kawasan jajahannya yang telah dicemari oleh Bartolomeo yang telah membakar bendera mereka dan menggantikannya dengan bendera Luffy. Shanks mengatakan yang sekiranya dia membiarkan perkara tersebut, maka kepercayaan yang diletakkan padanya akan pudar. Dan kemudiannya panel menunjukkan kepada kita Shanks yang menuju ke arah Ben Beckman yang sedang membaca surat khabar, dan kemudian Beckman telah menuangkan sake yang berada di atas meja tersebut untuk sang kaptennya, dan sambil memegang sake di tangannya, Shanks mengatakan kepada Beckman, "Say back, I think it's time we make our move. Let's claim One Piece." Seru habis lah guys part ni. Kat sinilah akan jawab soalan yang aku dah tinggalkan dekat korang semua tadi, iaitu kalau Shanks tahu segala-galanya dan tahu Laugh-Tale kat mana, kenapa dia tak cari je One Piece? Jawapannya adalah sebab dia tahu segala-galanya lah dia tak cari One Piece selama ini, kerana dia tahu yang Roger dan krunya yang lain telah tiba terlalu awal di Laugh-Tale, dan masa yang sebenarnya untuk menuntut One Piece bukanlah pada bila-bila masa. Akan tetapi menurut Roger dalam chapter yang ke 968 muka surat 4, Roger Pirates telah tiba di Laugh-Tale terlalu awal, dan mungkin anaknya lah yang bakal menjumpai Laugh-Tale, menunjukkan masa untuk menuntut One Piece adalah pada saat ketibaan Joy Boy yang dikatakan oleh Lady Toki dalam syair terakhirnya bahawa a new dawn will rise pada 20 tahun akan datang, which is pada masa sekarang. Disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Shanks lah kenapa dia hanya mula bergerak untuk mencari One Piece apabila melihat the reincarnation of Joy Boy pada poster bounty milik Luffy yang menunjukkan Luffy dalam form Awakening Devil Fruit Hito Hitonomi model Nika. Dan selain daripada Shanks, Ben Beckman dilihat merupakan satu-satunya watak yang mengetahui hal tersebut dalam kapal Red Hat Pirate, menyebabkan Shanks hanya membincangkan hal tersebut bersama dengan Beckman dan bukan dengan nakama-nakama yang lainnya. So guys, maaf video ni panjang sangat pula. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang, dan kalau korang ada informasi yang menarik, please drop your comment down below. Okay, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi